Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar saudara semua sihat walafiat. Ya, saudara Mustafa Ilyas, orang pertama yang hadir. Sahar Ibrahim, saudara Muhammad Rusdi Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Saudara Kaimiai Zef, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam saudara ya. Saudara Syuhami Megat Rizwan, salam. Salam perjuangan, salam PM baru. Saudara Rubidin, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, saya mendoakan agar sentiasa bahagia ya. Muhammad Rusdi, saudara Muhammad Burhan, Warum Kudap. Saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Puan Melati Miri, saudara Zulkarnain, saudara Kamaluddin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Hashim Muhammad, apa khabar saudara? Saudara Johari Johar, saya sentiasa mendoakan anda semua bahagia. Baik, saya harus memberi pencerahan hari ini. Walaupun tak seronok saya nak bagi, tapi terpaksa saya berikan juga saudara ya. Hari ini sebenarnya saudara adalah sepatutnya kita bersantai. Kerana hari ini adalah merupakan hari warga emas sedunia. Jadi saya pun warga emas. Ya, saudara yang warga emas, bersamalah kita meraihkan hari warga emas sedunia saudara ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil the Senior Citizenship Day. Tanggal 21 Ogos, hari Sabtu saudara. Nampak gayanya virus corona masih lagi belum ada keredaan. Jadi tak reda lagi saudara. Nampak gayanya. Hari ini jumlah jangkitan adalah 22,262, menjadikan jumlah terkumpul sejumlah 1,535,286 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan laporan kematian pula hari ini yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 223 orang. Dengan menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang tewas kesan daripada virus corona adalah 13,936. Ramai sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mendahului kita kembali ke pangkuan ilahi kesan apabila mereka tewas dengan jangkitan virus corona. Jadi kita yang masih sihat ini, kita yang masih berkesempatan menghirup udara ini, jagalah kebersihan diri, jagalah penjarakan sosial. Benar, sekarang dah boleh keluar, tapi tak semua boleh keluar begitu. Masih lagi belum lagi diizinkan oleh entah negeri dan sebagainya, dan boleh makan di restoran. Tetapi jagalah SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setara kesihatan kita adalah segala-galanya. Di Perlis hari ini nampak gayanya alhamdulillah ada sedikit penurunan. Semalam 64, hari ini 38. Di Kedah nampak gayanya juga ada susut. Daripada 1932, hari ini 1880. Di Pulau Pinang susut juga, semalam 1523, hari ini susut tapi tak banyak, 1459. Begitu juga di Perak, semalam 1248, hari ini 946. Tetapi agak mengerikanlah di Selangor. Tiba-tiba saja dia meningkat daripada 6,974 kepada 7,011 orang. Jumlah di Selangor sudah lebih daripada setengah juta, iaitu 552,131 warga Selangor yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di wilayah Persekutuan ada susut, iaitu daripada 1,652 kepada 1,220. Itu di wilayah Persekutuan. Tetapi di Putrajaya nampak gayanya ada peningkatan. Semalam 24, hari ini 21 saudara ya. Di Negeri Sembilan juga nampak gayanya ada kelegaan daripada 608 kepada 405. Tetapi yang agak menggusarkan kita iaitu di Melaka. Di Melaka daripada 610 tiba-tiba hari ini naik melonjak kepada 886 warga Melaka yang dijangkiti oleh virus corona.
Di Johor nampak gayanya masih terus meningkat, saudara. Semalam 1,323, hari ini 1,558 di Johor. Jadi warga Johor jaga kesihatan, jaga kebersihan, berusahalah. Saya pun sebenarnya letih nak memberi laporan. Ini siapa tanya saya makan apa tadi? Saudara Razali Saman. Makan hari ni anak saya beli saya filet of fish. Makan orang putih. Dan di Johor 1,558, di Pahang juga ada peningkatan, iaitu daripada 517 kepada 495. Saudara Mak Saleh mengajuk ke? Tak mengajuk. Di Terengganu susut daripada 521 kepada 495. Di Kelantan walaupun ada susut tetapi masih lagi 1,039. Dan di Sabah ada sedikit susut daripada 2,738 kepada 2,651. Cuma di Labuan ada sedikit naik daripada 1 semalam, hari ini 9. Begitu juga di Sarawak, juga susut daripada 2,548 kepada 1,964. Nampak gayanya di negeri masih lagi angka ribuan. Walaupun susut tetapi bukanlah susutnya itu yang menggalakkan, saudara Agus Nordin. Untuk bulan ini, saudara, jumlah keseluruhan bulan Ogos sehingga tanggal 21 Ogos sudah 422,014 angka terkumpul, itu kes yang terkumpul. Sedangkan bulan lalu cuma 361,000. Ini baru 21 bulan sudah pun menjangkau pada 422,000. Saya tak tahulah apa nak jadi dalam masa 5-6 hari mendatang. Sebab itulah berusahalah kita kalau boleh. Saya berusaha juga kalau boleh agar dapat kita tidak ada laporan. Supaya terus saya boleh memberi pencerahan yang lain, saudara. Baik, itu gambaran apa yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan, saudara. Kita pergi pada tazkirah singkat, saudara. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad ataupun dengki kecuali dua perkara. Itu seseorang yang dianugerahkan oleh Allah harta lalu dinafkahkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang dianugerahkan al-hikmah, iaitu cerdik, bijak dan pandai, lalu diamalkan dan dia beramal dengannya dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Itu hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, saudara, kita boleh merasa cemburu, merasa envy, merasa tapi bukan benci, hasad, cemburu melihat kekayaan orang yang dia dapat kekayaan itu dianugerahkan dan diberikan kepada orang lain. Bukan dia gunakan untuk lebih sombong. Saudara Cik Mei, bila nak sudahnya Datuk? Tak tahulah saya bila nak sudahnya. Sabar, sekejap lagi saya akan bagi pencerahan. Jadi sesiapa yang memperoleh hikmah dan pengetahuan, berarti dia telah pun memperoleh kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Jadi mereka ini tidak mahu menerima bisikan syaitan. Bahkan mereka menggunakan segenap panca indera, akal dan fikiran mereka untuk mengetahui mana satu yang hak dan mana satu yang batil. Itulah tazkirah kita. Jadi kita harus cemburu, envy oleh kemampuan mereka menerima kekayaan daripada Allah, tetapi digunakan untuk jalan kebaikan, bukan dengan kesombongan. Baik, saudara, kita lihat pula apa percuripan daripada sahabat saya, saudara Hibil Hassan. Saudara Zulkaya, saudara Keri Anwar. Saudara Hibil Hassan, sahabat saya, dia mengirim kata-kata itu mutiara kata. Katanya, orang yang bekerja bukan kerana kecintaannya pada pekerjaannya, melainkan sekadar untuk mendapatkan wang. Nampaknya tidak akan mendapatkan wang, juga tidak akan mendapatkan banyak kesenangan dalam hidup. Jadi kalau kita bekerja, kita hanya memikirkan soal wang, artinya tak akan kesampaian harapan kita, kerana akan adalah ciri-ciri yang membolehkan wang itu digunakan ke tempat lain, dan juga keberkatan lah, artinya tiada keberkatan. Ini kata-kata yang petikan daripada Charles M. Schwab.
Terima kasih Saudara Hibil atas kiriman yang terlalu indah untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita hari ini hari Sabtu, tiada pengeluaran, tentulah yang mana tak dapat minggu lepas mengharapkan agar minggu ini bolehlah juga dapat. Mudah-mudahan saudara. Dan ingatlah, kalau kita berbelanja, kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju kemuflisan. Kita mengharapkan pimpinan yang baru ini tidak meneruskan apa yang dilakukan selama ini. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah laluan penuh onak dan duri. Laluan penuh onak dan duri. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, bakul tak muat, sayur terjatuh. Barang dipunggah, sayur diselit. Peraturan dibuat untuk dipatuh, bukan disanggah, diputar pelik. Jadi kalau kita membuatkan peraturan, undang-undang, SOP, bukanlah untuk disanggah ataupun diputar pelikkan. Jadi perlu dipatuhi. Kemudian kata Pak Nazir lagi, goreng keladi sama nyelemang, diperdu leban, makan bertinggung. Jangan jadi si umang-umang, tiada beban, cengkerang ditanggung. Jangan jadi macam umang-umang. Umang-umang ni dia bukan ada kulit. Jadi bila dia tak ada beban, dia sanggup memikul cengkerang atau kulit siput yang besar pun dia masuk, dia pikul, dia berjalan. Itu jangan jadi seperti umang-umang, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup indah dan banyak kiasan-kiasannya. Saya dalam keadaan gini, saya perlu memberi peringatan pada teman-teman yang menyalin ataupun menyunting live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube dan sebagainya. Saya nak bagi tahu bahawa saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Semua itu adalah tanggungjawab anda, dan jika ada sesuatu kesan daripada suntingan anda itu, anda harus memikulnya. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya pun tidak mempunyai kemampuan untuk menilai, untuk menyatap dan sebagainya. Sebab mereka membuat curipan ataupun membuat suntingan tanpa pengetahuan saya. Pencerahan ini berkali-kali saya perlu mengingatkan saudara, sebab ini perlu diingatkan oleh program saya. Dia kata kena ingat tiap malam, mungkin orang tak suka, tapi terpaksa saya nyatakan juga. Pencerahan ini adalah pencerahan politik mengikut kemampuan dan pemikiran saya dan juga analisa saya berdasarkan kepada berita-berita yang saya dapat daripada media sosial, daripada media arus perdana, termasuklah radio dan TV, saudara. Dan basicnya, asasnya saudara, sebab tu saya kata jangan marah ke saya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya lontarkan ini, kalau anda tidak bersetuju, nak rasa kalau nak argue, boleh argue, tak ada masalah. Cuma gunakanlah bahasa yang baik. Tapi bukanlah niat saya supaya anda percaya pada saya sebulat-bulat. Itu adalah sistem diktator. Saya memberi kebebasan. Ingat saudara, kita warga cinta damai. Kita harus menyantuni dengan harmonis bahasa-bahasa yang diutarakan. Teman-teman kita ramai. Terima kasih saudara Safri Zairi, saudara Muhammad Sharif, saudara Aisyaka. Nama saya kadang-kadang ketawa juga tengok nama-nama ni, sebab tak pelik tetapi kadang-kadang agak rare. Saya temukan nama macam saudara Ikhwan, saudara Samsul Syuan, saudara Puan Zaitun, Arif Muluk. Tukar baju jasa ke? Bukan tukar baju, tidak. Kadang-kadang tadi pergi ke surau sekejap, dapatlah sekejap. Saya. Baik. Kita teruskan pencerahan kita dengan tajuk laluan penuh onak dan duri. Kerana hari ini sebenarnya saya tular di media sosial kenyataan daripada Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin. Kononnya kerana itu yang tular di media sosial, saya tak tahu sejauh mana benar atau tidak. Kerana pihaknya mengambil ketetapan sebagai Presiden Parti PBM, mengambil ketetapan menolak sebarang lantikan dalam kabinet dari kalangan warga PPBM katanya. Ya.
Tapi agak mengherankan timbalannya berkali-kali mendesak supaya Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melantiknya sebagai timbalan. Begitu juga Saudara Hamzah ataupun Saudara Azmin Ali. Malahan Pak Wan Datuk Ridwan juga mengatakan beliau layak untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Presiden kata begini, mereka kata begini. Jadi belum pun sampai 24 jam. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sudah ada macam-macam. Cuma saya nak bagi tahu dalam keadaan sekarang ni, kalau tanya pada saya, pada warga UMNO, jawab mudah aja, siapa kebulur sangat nak lantik anda semua. Kita tak ada hubungan dengan PBM. Puncanya membuatkan Datuk Ismail Sabri boleh diangkat sebagai Perdana Menteri kerana warga UMNO, pimpinan UMNO tidak bersetuju. Dan kita memutuskan hubungan, itu jelas. Cuma bila nak dapat sokongan, terpulanglah. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri membuat hubungan dan sebagainya. Tapi kita sepatutnya tak perlu terikat, saudara. Sebab itu saya melihat ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang kata eloklah saya beri pencerahan malam ni. Pertanyaan pertama datang daripada saudara Asy'ari Ahmad yang mengirimkan siang tadi. Dia bertanya, dia kata dia agak muskil tentang cara lantikan Perdana Menteri. Jadi kenapa tak lantik Perdana Menteri terus dalam parlimen? Kenapa tak lantik Perdana Menteri? Kenapa lantik Perdana Menteri di luar? Biasanya dalam Dewan lantik baru nampak betul-betul PM tu betul-betul dapat kepercayaan. Ini lantik dulu, lepas tu tunggu pula 2 minggu. Dah tentulah macam-macam boleh berlaku. Ni pertanyaan saudara Asy'ari Ahmad. Nanti bila sampai undi percaya, tak dapat pula. Cukup undi. Matilah kita lagi. Jadi kenapa Yang di-Pertuan Agong tak terus je dalam parlimen? Kita tengoklah dalam sejarah PN ini tu. Sebenarnya, saudara, inilah kadang-kadang warga kita kadang tak faham. Perlantikan Perdana Menteri adalah absolute power ataupun kuasa sepenuhnya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jangan sesiapa nak mencabar. Sebab tu saya tengok Ambiga lah apa semua tulis macam-macam dalam internet, dalam media sosial yang meragui. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Agong adalah beliau cuba menyantuni atas kehendak. Nak tengok macam manalah kehendak ahli-ahli parlimen ni. Sama ada baginda tidak akan membuat kesilapan. Tapi kesilapan itu akan berlaku juga, mungkin berlaku kalau tidak ada sokongan nanti. Kerana ini kuasa baginda, dia nak lantik siapa pun. Macam saya katakan, dia nak lantik sesiapa saja di kalangan ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat. Itu hak baginda. Jadi kita tak boleh pertikaikan. No one is allowed to question ini kuasa baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik sesiapa. Jadi kita tak boleh nak tanya kenapa tak lantik begini. Itu kuasa baginda lah. Saudara kena ingat, jangan lupa, dulu lagi pun saya dah kata, apabila berlaku kekosongan ataupun selepas pilihan raya umum, sesiapa sahaja yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Itu basic asas. Jangan siapa nak question. Jadi apa yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Agong, baginda cuba menyantuni. Jadi kemurnian hati seorang raja ini jangan kita pertikaikan. Jadi dia lantik dulu. Mana-mana pun, di negeri pun begitu juga. Dalam Dewan Undangan Negeri, kalau nak lantik Datuk Menteri Besar, maka Sultan berhak untuk menamakan sesiapa yang pada fikiran baginda. Sebab itu kita melihat apa yang berlaku di Perlis. Baginda nakkan orang ni, dia tak nakkan Syahdan Kasim. Jadi itu hak baginda lah, negeri dia. Begitu juga pernah jangan lupa apa berlaku di Terengganu. Mereka pasang poster hina Sultan. Ini tak boleh mengikut perlembagaannya. Duli Yang Maha Mulia Sultan negeri itu berhak melantik sesiapa sahaja yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan. Dapat sokongan majoriti. Ini berlaku di Terengganu. Jangan lupa saudara, yang dia pasang banner lah apa semua. Ada kenyataan kata-kata yang menghina tuanku. Ini tak boleh. Kalau tuanku merasakan waktu itu dia nak lantik bukan Datuk Ismail Sabri, dia nak lantik Datuk Zahid Hamidi, boleh. Dia nak lantik Datuk Seri Najib, boleh.
Dia nak lantik Yang Muhammad Mulya Tengku Razali, boleh. Dia nak lantik Mat Sabu, boleh. Malah kalau dia kata dia nak lantik Lim Kok Eng pun boleh. Tetapi selepas dilantik, sebab itu baginda dah kata, selepas pelantikan yang dibuat, hendaklah Perdana Menteri ini bawa ke Parlimen untuk mendapatkan keabsahan ataupun legitimacy. Ini tidak dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Sebab itu sepanjang tahun, sepanjang premiershipnya atau sepanjang keberadaannya di anjung kuasa di Sri Perdana, orang mempertikaikan tentang keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi baginda dah bagi warning awal-awal. Kalaulah calon yang baginda fikirkan, yang baginda dah dapat daripada SD ataupun akuan bersumpah lah, akuan kenyataan daripada ahli parlimen, bawa. Cuma baginda tanya nanti, dulu kenapa kau sokong? Kenapa sekarang tak sokong? Itu sajalah. Tetapi terpulang pada baginda. Kalau datang kali ini tumbang, baginda akan lantik seorang lain lagi. Tapi kalau baginda dah bosan sangat dengan perangai ahli parlimen ni yang tak habis-habis dengan nak jadi Perdana Menterinya, baginda boleh membubarkan parlimen. Waktu itu baginda kata, kalau ini keadaannya, serahlah balik pada rakyat. Adakan balik pilihan raya. Biarlah rakyat yang menentukan. Itu cara baginda. Kita bertuah. Dapat seorang raja, Duli Yang Mulia Tuan Agong, yang menyantuni, kalau boleh dia nak santuni semua kehendak sebaik mungkin. Tapi kalau tak jadi juga, ialah kita ni bukanlah bersikap maksum. Kita bukan Tuhan. Macam-macam boleh berlaku. Bukankah dulu kuasa mutlak itu telah dipinda? Tak. Kuasa mutlak ini tak. Yang kuasa yang dipinda oleh Tun Dr. Mahathir dulu dalam pindaan perlembagaan ni, saudara bertanya saudara mana tadi? Saudara Zulkifli Muhammad Matahir. Itu yang dipinda adalah sesuatu akta ataupun enactment di negeri yang telah diputuskan ataupun diluluskan oleh Dewan Rakyat, dibawa ke Dewan Negara. Kemudian dua-dua dewan ini dah lulus, maka hendaklah disembahkan kepada Agong. Maka Agong akan menandatangani untuk persetujuan, untuk digazetkan. Maka jadilah ia sebahagian daripada akta ataupun undang-undang. Dan pindaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir waktu itu dalam tempoh 30 hari, kalau raja tak sign juga, maka akan menjadilah undang-undang. Artinya pada dia dah langgar. Itu sebenarnya pindaan perlembagaan. Jadi kuasa mutlak Agong terpakai, kuasa mutlak Raja-Raja Melayu terpakai, kekal di bawah artikel 43 kuasa Raja-Raja Melayu, Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong dalam perlantikan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Kerana tugas Perdana Menteri bersama lepas itu nanti Perdana Menteri akan membentuk jamaah kabinetnya. Mereka ini, jemaah menteri ini akan membuat pelbagai dasar yang menasihati. Dianggap sebagai menasihati. Bukan Agong kena ikut. Ini yang saya hairan sepanjang bulan lalu, pertikaiannya tentang kedudukan raja ini dipertikaikan secara terbuka. Peguam ni kata begini, peguam ni kata begini. Jadi celau habis satu negara. Sebenarnya absolute power of the king. Begitu juga kalau tuanku nak bubar. Kalau tuanku nak declare darurat, boleh kuasa baginda. Kena ingat, ketua utama negara kita adalah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Tapi bila baginda memerintah negara ini sebagai Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, baginda dinasihati oleh Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Sebab itu perlu adanya Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Begitu juga di peringkat negeri. Perlu ada Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri yang akan menasihati tuanku. Tuanku boleh buat begini. Tuanku, jangan, kalau boleh sebaiknya begini tuanku. Bukan mesti diikuti. It's not necessary. Di bawah artikel 181 ke 118, tak silap saya. Memang itu kuasa Agong. Dia boleh terima dan dia boleh tolak. Jadi tak boleh orang nak paksa dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim ucap tahniah kepada Yang Tuan Agong ikut jalur dan perlembagaan. Benar. Itu perlembagaan. Dia tak boleh siapa mencabar. Dan kena ingat bahawa sumpah jawatan pun apabila Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dilantik sebagai Yang Tuan Agong, antara sumpah jawatan yang baginda lafazkan adalah memelihara kesihatan negara berdasarkan pada prinsip perlembagaan. Dan baginda akan mempertahankan perlembagaan ini.
Raja-raja Melayu juga bila naik sebagai takhta, sebagai sultan, maka baginda juga adalah melakukan ikrar janji sumpahnya mempertahankan perlembagaan. Dan juga macam-macam undang-undang negeri dan sebagainya. Saya jangan lupa benda tu ya. Jadi ini penjelasan saya supaya banyak orang khilaf dalam mentafsir. Saya tengok macam-macam lah baru ni Syam Rahayu pula pakar perlembagaan dah berubah pula. Dia kata tak perlu bawa ke parlimen lagi sebab Agong dah lantik. Ini pun satu hal lagi. Dia kena bawa ke parlimen untuk mendapat legitimasi atau keabsahan. Itu peraturan, caranya. Bukan dah Agong dah lantik, maka tengah terima. Tak. Dia kena dapat pula sokongan di kalangan ahli-ahli dewan, majoriti, maka berjalanlah. Kalau tak ada, dia kena jumpa balik tuanku, minta ampun tuanku, junjung kasih tuanku atas pelantikan, atas kepercayaan pada Patik. Tapi Patik gagal untuk mendapat kepercayaan. Maka dengan ini Patik meletakkan jawatan. Itu cara dia. Cukup berhemah. Dan satu perkara lagi saya nak ingatkan saudara. Apabila seorang Perdana Menteri atau Menteri Besar yang dah dilantik itu, maka dia dia tak boleh dibuang. Cantiknya perlembagaan negara kita ni. Kalau Agong dah lantik Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia tak boleh kata, kamu aku pecat. Tak boleh. Agong tak boleh pecat. Tapi itu kuasa melantik, itu kuasa Agong. Melainkan 4 perkara tadilah yang selalu saya sebutkan. Pertama, dia mati. Yang kedua, disahkan gila. Yang ketiga, dia sendiri nak berhenti. Ataupun yang keempat adalah dia tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli parlimen. Ataupun dapat kepercayaan majoriti di kalangan ahli parlimen. Apa yang berlaku pada Perdana Menteri yang lalu, dia tak nak berhenti. Dan dia tidak pula gila. Dan tiada kematian. Tetapi setelah diambil kira, orang ni tarik sokongan, tarik, dia cuma ada lebih kurang 90. Jadi bila dia menghadap dengan tuanku, dia kata, tuanku Patik cuma ada 99. Jadi kerana itu Patik berhasrat untuk meletak jawatan. Sebab itu Agong terima peletakan jawatan itu. Bila dah terima peletakan jawatan itu, negara tiada pemimpin. Jadi Agong kata, kau peganglah dulu sebagai interim ataupun caretaker. Caretaker ni asuhlah dulu. Jadi jaga sementara. Sementara datang seorang Perdana Menteri yang baru. Itu cara kita ya. Saya harap secara jelas penyanyi Saudara Haji Munir bagi tahu dengan keluarga Daffy, papa kamu jadi Perdana Menteri bukan dari sistem demokrasi. Itu pun satu hal lagi tu. Sebabnya macam saya kata, kalau kesongsangan dalam demokrasi. Semalam saya dah bagi penjelasan jelas. Saudara boleh refer semalam. Kesongsangan. Dalam demokrasi ini dia kena suara ramai lah. Itulah masalah sekarang ni sebab di kalangan ahli dewan, di kalangan ahli parlimen, majoriti nakkan Datuk Ismail Sabri. Inilah saya kata the ugly side ataupun sudut yang agak buruk daripada demokrasi. Macam saya katakan dalam sebuah kelas, in the event of a class, seorang guru tu dia kata 4+4 8. Tapi kalau majoriti, ini sistem demokrasi ya, bukan ilmu yang benar ya saudara. Dan bila demokrasi mengatakan 4+4 18, maka jadilah 18. This is the ugly side of demokrasi saudara. Kemudian saudara Samsudin Jebat, dia tanya saya, Assalamualaikum Tok, dia kata mohon pencerahan tajuk utama akhbar utama dunia tentang kerajaan baru ini. Memang hari ini sesuatu benda yang saya nak jawab nanti, saya nak beri penjelasan, tapi saudara dah tanya begitu, perlu saya jelaskan bahawa dunia melihat tentang keadaan negara kita ini tidaklah begitu positif. Saya tengok laporan-laporan semua negatif. Daripada Indonesia, daripada Singapura dan sebagainya. Kita tahu bahawa dunia barat mahukan seorang yang mempunyai track record dari segi menangani krisis ekonomi. Jadi dunia barat melihat tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Kalau dua ini mungkin dapat kritikan yang positif. Tapi hari ini sebab dilihat, sebab Datuk Ismail Sabri, dia jadi Timbalan Perdana Menteri pun lebih kurang dalam sebulan lebih. Dan all this while, selama ini, dia cuma jadi Menteri Belia, kemudian jadi Menteri Pertanian, jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Itu dia punya pengalamannya. Dan tidak nampak dia punya blueprint of economics. Jadi media antarabangsa lebih banyak mahukan
tentang seorang yang mempunyai latar belakang ekonomi. Dan juga of course mereka menyerang UMNO kerana kejayaan pimpinan terdahulu menghantar mesej bahawa pemimpin UMNO ni buruk sangat, dengan macam-macam lah, kleptokrasi lah apa semua, dan masih dalam perbicaraan. Sebab itu saya mengharapkan perbicaraan ini dapat segera dilangsaikan. Kalau bersalah, bersalahlah. Kalau tak bersalah, bebaskanlah. Supaya tidaklah terpalit. Sayangnya sebab mereka adalah pimpinan UMNO. Jadi bila datang daripada parti UMNO, maka mereka melihat it is corrupt party lah, macam-macam. Memang saya tidak nafikan. Terus terang saya katakan, dari dulu lagi dunia barat melihat bahawa kita parti UMNO ni macam korup jugalah. Macam mana satu ketika kita melihat waktu Indonesia dipimpin oleh almarhum Suharto dengan isu Ibu Tien. Begitu juga waktu Filipina dipimpin oleh Marcos. Teruk Malacanang itu kena serang kerana Imelda Marcos. Jadi benda-benda beginilah. Bagaimana Laila Benzina itu di Tunisia juga yang sama. Begitu juga apa berlaku di Arab Spring, iaitu di Mesir. Jadi tidak sunyi daripada tuduhan. Cuma kita mengharapkan pimpinan yang baru ini segeralah membersihkan UMNO ini daripada palitan yang buruk. Saya tidak menafikan. Saya jangan kata bahawa saya nak parti UMNO tak salah. Yang salah pimpinan. Memang. Dan ini menjadi teruk, yang menjadi rosaknya sebenarnya apabila adanya dasar penswastaan. Kesannya bermula daripada dasar penswastaan. The mother of the problem ini. Dulu zaman Tengku Abdul Rahman tak ada. Zaman Tun Razak tak ada. Zaman Tun Lee On tak ada. Tapi bila timbul Tun Dr. Mahathir peringkat awal tu okey. Tapi bila dia mengamalkan dia punya polisinya sebagai Luiz policy, jadi dunia barat menyerang beliau. Dan dicari segala kesilapan dan sebagainya. Dan bila dia mengumumkan di privatization policy ataupun dasar penswastaan. Dasar penswastaan ini menghapuskan dasar ekonomi baru dan dilihat mengkayakan kalangan-kalangan orang tertentu. Dan ini tak boleh dinafikan. Saudara jangan lupa, memang Datuk Dr. Mahathir ada membawa pembangunan pada negara dari segi legasi yang dibawa daripada awal, tetapi dia penuh dengan elemen-elemen yang membuat kaum masa korupsi. Kemudian datang pula era Pak Lah, Mr. Clean Man. Pada mulanya memang semua orang seronok. Tetapi sebab itu saya katakan, bila timbul cerita persepsi the Fourth Floor Boys, waktu itu Khairi Jamaluddin yang dituduh macam-macam lah, mulalah timbul cerita tentang korupsi ni. Kemudian datang pula era Datuk Seri Najib, tuduhan lagi. Kemudian akhirnya bila kita tumbang, naik pula Tun Dr. Mahathir sekali lagi jadi Perdana Menteri. Dan waktu itu jangan lupa masih lagi dunia barat menyelar negara kita ini dengan pimpinan yang korup dan sebagainya. Dan kemudian hadir pula Tan Sri Muhyiddin. Ini kita tak sunyi daripada serangan dunia barat, ya saudara Samsudin Jebat. Jadi pencerahan saya tentang tajuk utama dunia ni memanglah begitu keadaannya. Sebab mereka dilihat tidak yakin kepada kepimpinan UMNO yang akan datang ini ataupun yang sekarang ini akan membasmikan korupsi. Sebab itu saya kata it's very big task. Satu tugas yang cukup besar yang terpikul di bahu Datuk Ismail Sabri untuk memastikan melakukan pembersihan. Dan saya tak tahulah apakah dia nak menamakan kerajaan dia kali ini. Sebab Tan Sri Muhyiddin petang tadi dalam pertemuannya dengan Datuk Sri Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri dia orang baik, dia pergi jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, tutang budi kerana melantik dia sebagai Timbalan Perdana Menteri dan hari ini jadi Perdana Menteri. Jadi dia mengadakan kunjungan hormat. Tetapi saya terkejut bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ini diutarakan oleh yang berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, dia kata kerajaan beliau adalah kerajaan Perikatan Nasional, saya rasa lenjan. Sebab kita tak mahu terima kerajaan Perikatan Nasional. UMNO tak berada dalam Perikatan Nasional. Itu keadaan saudara. Dan sekarang ini, suka tak suka, Datuk Ismail Sabri kena buat sesuatu yang jauh lebih baik
daripada apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin. Ini satu bukan senang. Kalau tidak, dia akan dilihat sebagai Perdana Menteri yang gagal lagi. Jadi macam desakan total lockdown mestilah dibuat dengan secara betul-betul. Bukan total lockdown itu half cook. Jadi bagaimana dengan kumpulan Muas Panah Pekerja yang saya akan ulas sedikit sebentar lagi, saudara. Jadi tugas berat ini terpikul di bau Datuk Seri Ismail Sabri. You nak jawatan tu, terpaksalah. Kalau tidak, nanti jalan keluarnya ada. Tapi saya melihat keadaannya. Sebab selepas dia angkat sumpah tadi, petang tadi, saya tengok dari segi laporan-laporan media sosial. Boleh katakan banyak yang negatif. Dan adalah menjadi tanggungjawab beliau bersama dengan kaki tangannya, mereka yang mengelilingi Yang Muhammad dan Datuk Seri Ismail Sabri kena berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk membersihkan persepsi negatif ini. Kerana dah sudah ada pula sekarang ni tular di media sosial kempen kita tidak mahu Datuk Seri Ismail Sabri. Belum pun 24 jam. Belum tempoh 24 jam. Ini ialah cabaran. Dan cabaran pertama yang dihadapi oleh Datuk Ismail Sabri adalah pembentukan kabinet, pelantikan menteri-menteri. Ini cabaran yang paling besar dia akan hadapi. Dan hari ini, sepatutnya malam ini, beliau menghadiri mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Mungkin nak membincangkan juga tentang line-up menteri dan sebagainya, minta pandangan daripada Majlis Tinggi UMNO. Kerana beliau sebagai naib Presiden UMNO, jangan lupa. Walaupun beliau mengecikkan hati sebahagian daripada ahli Majlis Tinggi UMNO dengan keputusan-keputusan yang dibuat yang lalu, tapi suka tak suka, dia adalah orang parti. Jadi dia kena refer back pada parti. Tetapi hari ini dia terpaksa bekerja ke Kedah untuk melawat mangsa ini tanah runtuh dan juga banjir besar di Yan. Sebab di sana di Kedah tu memanglah kita pun gelak juga bila Yang Muhammad Menteri Besar kata bukan kerana pembalakan, tetapi yang turun daripada atas gunung tu balak sebesar-besarnya yang siap dipotong. Itu urusan kawan lah. Kita pun tak nak cakap, kita nak tengok, biarlah pegawai membuat kajian punca. Teruk. Banyak rumah ditenggelami, rumah rosak, yang roboh dan sebagainya. Dan itu merupakan cabaran pertama beliau. Lepas angkat sumpah, bekerja ke Kedah. Semalam dinamakan saja sebagai Perdana Menteri, mencanak naik COVID-19. Sebab saya katakan bahawa Datuk Ismail Sabri melalui jalan yang penuh berliku dan penuh berduri. Duri cabaran. Dan sekarang ini cabaran yang pertama dalam pembentukan kabinet. Apakah beliau akan mahu melantik? Sebab dah timbul dalam internet bayangan kabinet yang kononnya timbalan Perdana Menteri Hamzah Zainuddin. Ada pula mengatakan timbalan Perdana Menterinya Azmin Ali. Dan ada pula satu lagi keluar timbalan Perdana Menterinya ini saudara siapa ni? Azmin Syamuddin H2O. Dan keadaan ini malahan Datuk Ridwan pada senarai ahli-ahli kabinet. Saya nak bagi tahu pada Datuk Ismail Sabri, rakyat nak tengok perubahan yang benar. Sebab menteri-menteri yang ada sekarang ni rakyat tak percaya dah. Kluster-kluster menteri sebagainya di kalangan terdiri daripada katak-katak yang melompat. Kadang-kadang ada pengkhianatan dalam parti mereka masing-masing. Dan rakyat tak mahu tengok wajah-wajah ini. Tapi saya tengok media setting. Contohnya, bila Tan Sri Anwar Musa buat kenyataan bahawa kabinet yang akan dilantik oleh Datuk Ismail Sabri tentulah akan mengekalkan barisan kabinet yang lama. Saya terkejut. Engkau bukan Perdana Menteri. Yang kau buat kenyataan begitu, kenapa? Kerana mahu ini lobby antara bangsa. Supaya bila kekal tu, dia pun kekal lah juga. Sedangkan, apakah warga, rakyat masih lagi mahu bernaung dengan menteri yang ada? Dia ada failed government. Jadi kalau kita nak kata pelantikan menteri-menteri yang akan dilantik oleh Datuk Ismail Sabri nanti, kalau dia kekal yang lama, rakyat akan mengundang kekecewaan. Itu pertama dari segi kehendak rakyat. Rakyat nak tengok ada perubahan yang sebenar-benarnya. Walaupun tempoh 6 bulan ke, setahun ke nak mengadakan pilihan raya, tetapi harapan rakyat supaya menteri barisan kabinet ini mestilah yang benar-benar boleh bekerja.
yang telah pun memperlihatkan dia punya end result. Because mereka ini adalah the end user. Rakyat adalah yang terakhir sekali yang akan menerima khidmat daripada menteri ini. Dan sekarang ini, menteri-menteri yang ada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin adalah sebahagian dari mereka dibenci oleh rakyat. Kerana mereka melanggar SOP, nampak angkuh, berjanji, cakap tak semua bikin. Janji nak buat itu, tak laksana. Janji nak buat begini, tak terlaksana. Hanya lebih banyak melontarkan retorika-retorika. Oh, kita nak buat begitu, kita nak buat begini. Macam mencipta sesuatu bintang-bintang di langit nak buat turun ke bawah. Itu seolah-olahnya janji seribu mimpi. Akhirnya rakyat juga menderita. Ini keadaan yang Datuk Ismail Sabri dia kena fikir habis-habis. Sebab itu saya mencadangkan, kalau boleh saya mencadangkan, kalau boleh jawatan Timbalan Perdana Menteri tak perlu ada. Kerana tidak ada keperluan. Bukan lama pun, setahun lebih aja pun. Yang kedua, apakah dia nak pergi melawat ke luar negeri dan sebagainya? Kabinet sekarang tak ada, boleh berjalan juga. Jadi tak ada keperluan nak lantik Timbalan Perdana Menteri. Menghabiskan duit saja sebab seorang Timbalan Perdana Menteri adalah dia punya perk lagi. Rumah duduk dekat Sri Satria yang sebesar-besar rumah. Kemudian dengan dia punya guardnya, dengan dia punya kalau outlet, kalau dia bergerak saja kereta di depan pengawal keselamatan dia tu, depan tu ada 2. Di belakang ada 3, 5 orang. Buat apa? Ngingong satu kampung heboh. Ini bukan untuk menunjukkan kebongkakan kamu sebagai pemimpin. Ya, jadi kena ingat, tidak ada keperluan dia Timbalan Perdana Menteri. Lantik aja menteri yang tak usah ramai pun. 10 orang pun cukup. Sebab dia orang yang ada tu, saya dah cakap dulu. Menteri perdagangan dalam negeri dah awal pengguna. Apa penggunanya? Tak guna langsung. Harga barang terus meningkat. Barangan di pasaran tak ada setengahnya. Mereka tidak memonitor macam mana nak kehidupan rakyat. Tak ada. Menteri Perdagangan Antarabangsa Azmin Ali, mana pelaburnya? Cakap nak akan datang daripada Qatar, sekarang bilion, nak datang pelaburan, dia pergi ke luar negeri. Apa dapat? Zero. Until hari ini tidak ada pelaburan. Jadi bagi saya gagal. Malahan dasar yang dia bawa membuatkan rakyat bertambah marah. Bila Kementerian Kesihatan kata kita nak buat tutup lockdown, dia kata buka kilang. Orang kata begini, dia kata begitu. Jadi bagi saya satu benda yang bercelaru. Dan kalau saya lihat pula macam Menteri Pendidikan Jidin. Apa dia buat? Akhirnya lebih ramai budak-budak kena COVID, guru-guru kena COVID. Sepatutnya duduk rumah tak payah buka sekolah. Jadi kalau ini nak dilantik semula, macam mana kehendak Tan Sri Anwar Musa? Oh, mengamuklah rakyat. Itu satu. Menteri malas ke parlimen. Itu memang ramailah, saudara. Yang tidur pun tidur, pergi majlis tidur berdengkur. Dan kalau kita lantik salah menteri, dan dia tunjuk diri dia pandai, habis dia langgarnya. Kadang-kadang apa yang dititah oleh Agong tak dilaksanakan, tunjuk bahawa mereka lebih hebat daripada Agong. Ada juga, bukan tak ada. Parlimen sepatutnya bersidang, tak nak bersidang. Jadi memberi pandangan-pandangan yang tidak baik pada kerajaan. Akhirnya kerajaan dilihat sebagai kerajaan yang gagal. Menteri Kewangan, kita kata sembang lah. Mana dia punya kumpulan waspada pekerjanya? Kita minta 10,000. Dia bagi ciput. Kita minta moratorium. Akhirnya Bank Negara buat kenyataan tak ada sebab kita tak ada kuasa. Menteri tak ada kerajaan tak ada kuasa untuk mengarahkan bank. Ini satu kenyataan. Decree as a minister. You tak tahu jadi menteri. Takkan nak lantik balik. Kalau lantik nanti, ya Allah, berserabut lagi lah ekonomi kita. Ini keadaan saya. Sebab yang you lantik orang bekas bank. Bank ni saya selalu kata dia bukan ada hati. You berhutang, you bayar. You tak bayar, aku saman. Straightforward saja, black and white. Bukan ada pemikiran, kesian orang berhutang sekarang ni, tak dapat duit, gaji tak ada, pendapatan tak ada, negara dalam keadaan begini. Sepatutnya diberilah supaya mereka terus hidup. Berilah moratorium ni. Tak ada. Tak berani. Malahan membela bank lagi. Kalau orang ini dilantik semula, tentulah akan mengecewakan rakyat. Jadi saya melihat kabinet yang akan dilantik oleh Datuk Ismail Sabri mestilah menteri-menteri yang ada moral dan dignity. This is the most important. Mesti ada moral yang tidak akan terlibat dalam korupsi, yang tak akan gunakan kedudukannya dan sebagainya pergi jumpa menteri, ni syarikat ni kena bagi, kena. Tidak mahu lagi. Kita tidak mahu lagi wujudnya dalam keadaan sekarang ini
tender-tender yang running terus. Tak, terus. Be a gentleman. Kalau kamu syarikat kamu besar, sama ada anak kamu punya ke, isteri kamu punya ke, kita tak mau lagi adanya proksi. Kita tak mau anak menteri, isteri menteri, adik menteri, abang menteri, boleh jumpa Perdana Menteri sign. Enough. Inilah yang membuatkan pelabur media luar attack kita, mengatakan kita korupsi. Seolah ada elemen korupsi, elemen kronisme, elemen nepotisme. Enough is enough. So Datuk Ismail Sabri, you have to prove. You peguam. Sepatutnya you tidak boleh mengamalkan sebarang elemen-elemen yang sebegitu. Dan itu satu. Bagaimana salah lantik? Kalaulah tidak ada, Tan Sri Muhyiddin kata tak nak daripada PBM. Kita pun kalau boleh tak nak lah. Tetapi bila tidak dilantik daripada Parti Pribumi, wakil-wakilnya duduk dalam kabinet, saya berkeyakinan 7 bulan tumbang. Confirm tumbang. Oh, dulu waktu kerajaan kami, Kerajaan Perikatan Nasional, ahli-ahli Parlimen UMNO tarik diri. Sekarang kami nak tunjuk pula bahawa kami juga punya kuasa. Kami pula tarik diri. Ini akan berlaku. Kalau PBM tarik 6 orang saja, tumbang. Bagaimana mereka-mereka yang bersama dengan Azmin Ali, dengan Zuraidah Kamaruddin. Dia ada 13 orang tu. Tak lantik Azmin Ali, tak lantik Zuraidah. Balik belakang, apalah gini apa semua. Mereka lupa apa yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tan Agong. Dia tak peduli. Dia don't care. The most important to me is what do I get. Jadi kalau tak dapat, mula pasang orang. Okey, kalau gitu kita tarik ke sokongan lah. Dia tumbang juga Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Walaupun dulu Yang Maha Mulia kata jangan. Tapi saya mencium sudah ada nada-nada yang sebegitu. Bila ada kenyataan daripada Ketua Armada lah. Dah ada tuntutan. Itu dari segi PBM. Bagaimana bekas-bekas ini menteri-menteri ahli-ahli UMNO yang melompat dulu. Yang 16 orang. Dia juga kata, aku dulu melompat. Takkan aku nak tak ada langsung jawatan. Kalau tak ada jawatan, kalau kita biasa melompat. Macam saya katalah, anjing dah biasa cium najis, makan najis, dia tak dapat makan, dia cium pun. Dia buat. Itu keadaan setara. Saya sebenarnya memanglah saya bersimpati sebagai seorang sahabat. Tak betul saya balun. Tetapi saya merasakan jalan yang dilalui oleh Datuk Ismail Sabri penuh dengan duri dan onak. Untuk melantik saja. Hanya untuk perlantikan jemaah menteri. Ini dia akan hadapi. Ini dia akan alami. So, kalaulah sekarang ni tak lantik pula daripada UMNO. Pula dah. Dia di Sarawak government. Sekarang ni UMNO. Sekarang ni sebab tu saya katakan, nak kata UMNO nak bertegas, kita mesti ambil semua apa semua. Kena sedar diri lah. UMNO ada 38 kursi je. UMNO Barisan Nasional 42. Mana ada sokongan yang lain? Kalau orang lain rentap sokongan. Ini gambaran saya bagi tahu saudara supaya jangan terkejut. Kadang-kadang dia orang ni bila dah jadi wakil rakyat, matlamatnya jadi menteri. Dia mikirkan perut dia, dia mikir jawatan dia. Saranan Duli Yang Maha Mulia Tan Agong dia tak peduli kadang-kadang. Saya berkeyakinan kalau itulah sifat yang ada pada mereka, mereka akan mengecewakan kemurnian jiwa Duli Yang Maha Mulia Tan Agong. Agong kata kalau boleh, santuni semualah. Semua parti, jangan ada pembangkang lah kalau boleh. Duduk dalam satu semua, berusaha. Yang pertama sekali, kendak Duli Yang Maha Mulia Tan Agong adalah menyelesaikan masalah COVID. Ini besarnya. Dan saya nyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ni dia kata nak lantik orang ni mestilah begitu ni. Macam Zainud Lokman Adam duk balun semalam lah. Cuma saya kata lebih baik dia diam lah. You are the failed Prime Minister. So retire lah. Tak payah campur lah. Petang tadi Datuk Ismail Sabri pergi buat kunjungan hormat kat you. Sudahlah. Tak payahlah buat kenyataan bukan-bukan. Because you bukan capai kerajaan lah sekarang ni. Tak payah nak beri pandangan. Dan saya cuma mengharapkan agar sekarang dah timbul pula dah. Sebab Datuk Ismail Sabri pernah mengutarakan permasalahan perjuangan tentang saudara Adib. Allahyarham Adib, anggota bomba yang terkorban waktu beliau bertugas. Sebab sepanjang era Tun Dr. Mahathir, era Tan Sri Muhyiddin, isu Adib tidak ditangani. Dan
Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri pernah berjanji dalam dia punya culipan, dalam Twitter dia, dalam internet, dia mengatakan perjuangan tentang Adlib ini perlulah dilaksanakan. Dan sekarang dia jadi Perdana Menteri. Dia kena mengutarakan janjinya. Cuma saya nak bagi tahu bab berjanji ini, saudara, sahabat saya Datuk Ismail Sabri, saya ungkapkan. Tadi saya dapat satu pantun. Kalau kain sudah bersih, elok disimpan dalam peti. Kalau pemimpin sudah dipilih, elok ingatkan sumpah dan janji. Kena ingat, you dah berjanji, masalah Adib ini perlu diperjuangkan. Ini gambarannya. Dan usai masalah Adib, bagaimana pula dengan menangani para pemain-pemain media antarabangsa? Sebab itu saya katakan pegawai-pegawai media yang bersama dengan Datuk Ismail Sabri kena bersiap sedia, kena cari jalan, buat engagement, bertemu dengan mereka ini supaya dapat memberi gambaran yang jelas. Kalau tidak nanti akan keluar lagi cerita-cerita yang bukan-bukan tentang kita. Dan ini boleh merosakkan pelabur-pelabur nak datang. Ini boleh merosakkan pasaran. Pasaran kita macam di muka bursa saham Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu adalah indikator kepada ekonomi negara kita. Ini benda yang bukan senang, bukan mudah. Tentang laporan media asing. Kemudian, sekarang ni, harapan rakyat adalah masalah COVID. Masih lagi tak bergerak. Jangan lupa Datuk Ismail Sabri dulu adalah orang yang bertanggungjawab tentang COVID ini. Bersama dibantu oleh Menteri Kesihatan. Bersama dengan Khalid Jamaluddin. Vaksin, nak vaksin dah. Dan rakyat nak tanya. Betul sekarang ni adalah kelegaan. Saya nampak tadi dah boleh keluar. Kedai, dah boleh makan, kedai restoran, asalkan memenuhi SOP dan sebagainya. Tapi sejauh mana? How far these things really can be relaxed? Ini rakyat nak tunggu ni. Apakah kita dapat menangani COVID ini secara tuntas? Sebab itu saya katakan sepatutnya buat pengumuman yang sebetul-betulnya kita nak adakan total lockdown, memandangkan keadaan begini, tetapi bagi tempoh seminggu. Dalam tempoh seminggu itu, kenalah disalurkan segala bantuan kepada rakyat. Melalui agensi ada, ada wakil ahli parlimen, ada ahli dakwaan negeri, ada pegawai kemas dan sebagainya. Gunakan agensi ini, pastikan dalam tempoh seminggu, semua rakyat dapat makanan, dan kita total lockdown. Dan, kalau nak buka kilang, bukalah. Tapi biarlah pekerja kilang tu, duduk kat kilang tu. Tak payah balik rumah. Dan, di siasat. Kalau kamu ada begini, masuk ke satu tempat. Mesti berlaku pengasingan. Jangan dibenarkan mereka ini, pekerja-pekerja kilang ni berkeliaran apa semua. Mesti ada total lockdown. Pintu-pintu masuk ke negara kita ini ditutup. Untuk berapa lama? Sebulan. Kemudian baru dicari tengok hasilnya bagaimana. Dan Kementerian Kesihatan kena laksanakan sepenuhnya. Jadi jangan benarkan lagi berlakunya doktor yang berhenti dan sebagainya. Ini perlu diselesaikan. Dan sekarang ni, sebab rakyat nak tahu sampai bila PKP ni. Belum ada pengumuman lagi. Rakyat nak tahu PKP ni, bila nak selesai ni. Sebab rakyat dah letih, dah lenjan, selenjan-lenjannya. Saya sendiri tadi dapat keluarlah sedikit. Adalah kelegaan. Terasa lega sangat. Tadi saya berhubung dengan satu kawan. Dia kata dia duduk kat Shah Alam. Dia kata dah setahun di rumah. Dia tak sakit pun rasa sakit. Saya tak sakit tu, tapi bila dah keluar ni rasa sakit, dapat dah lega sikit. Itu pun dapat pergi kedai, dapat beli rokok, dapat napas, dapat boleh exercise. Ada sedikit kelegaan. Selalu ingat, duduk di rumah setahun, bukan mudah. Ini sebab rakyat nak tahu dasar PKP kita ni bagaimana. Dan macam mana pula dengan compound yang dikenakan sekarang ni, yang semua dah kena saman, apa semua tengah tunggu ni. Aku duit tak ada. Apakah kompon-kompon yang dikenakan itu akan dimasukkan? Sebab semua SOP ni dibuat di luar parlimen. Kalau darurat macam mana? Rakyat nak tahu yang mana yang kena saman tu. Yang tak pakai pelitup. Ribu juga, bukan seorang dua orang, ribu orang yang kena saman. Yang perlu menyelesaikan, apakah kena pergi ke mahkamah atau pergi bayar kompaun kepada polis. Ini nak tahu ni. Dan mesti jelas keadaannya. Sebab tergantung. Sesuatu yang tergantung-gantung tidak akan selesai. Kemudian, kita nak tahu juga tentang bakul makanan.
Apakah diteruskan lagi baku makanan ini? Sebab baku makanan ini dah habis. Orang Perak kata licin lisho. Dah habis, dah tak ada lagi dah. So rakyat nak ni, macam mana ni? Kehidupan perlu diteruskan. So jadi dalam keadaan begini, pimpinan yang Muhammad Datuk Ismail Sabri, dia harus memikirkan peruntukan. Ada ke tak ada lagi duit? Saya tak tahu dia sebut ada ke tak ada duit ni. Saya gelak. Kenapa? Sebab tabung kita ni ada lagi ke? Jangan kamu ambil kerajaan ni, kerajaan yang dah kosong. Jadi kena isi balik macam mana keadaannya. Bagaimana dengan moratorium? Kena cakap terus terang, kena panggil semua bank. Tak tahulah, kalau saya panggil order bank, now is my regime. Take it or leave it. Habis cerita. Tengah ada kuasa. Ni masalah sekarang ni. Dan bagaimana dengan bantuan? Yang dulu 1,200, 1,400, 1,500. Rakyat nak tunggu ni. Sebab dalam poket dah tak ada. Nak kata bertemu siling pun dah tak ada. Poci Ilek dah tak ada. Bukan tak ada keinginan. Bila kedai dah buka, apakah tidak ada keinginan nak makan? Oh, tengok kedai Raju, sedap nasi ni. Oh, tengok kedai ni, aku rasa nak minum teh tarik ni. Mana nak cari duit nak bayar teh tarik? Duit tak ada. So, rakyat tunggu bantuan sebab mereka tak ada kerja. Setahun tak ada kerja, tak ada income langsung. There is no money come in, no money flow to their pocket. So, benda ini juga harus ditangani. Dan paling penting adalah pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Ini yang rakyat nak tunggu sebab ini tuntutan UMNO. UMNO menuntut 10,000 tuntas, one off. Dan ini adalah janjinya kalau UMNO dapat memegang kuasa. Dulu kita bercakap kalau UMNO yang mentadbir negara ini, perkara ini dapat dilaksanakan. So now is the time for you to prove. Jika tidak, UMNO akan dilihat sebagai a failed party. Adakah saudara mau rakyat marah? Sebab janji. Now sekarang dulu tak ada kuasa, sekarang ada kuasa. Ni sebenarnya saya melihat keadaan ini satu benda yang bukanlah mudah. Sebab itu saya katakan bahawa Datuk Ismail Sabri melalui jalan yang bukan saja berliku, penuh dengan onak dan duri. So tengoklah cabaran yang dia akan hadapi. Mereka yang tak puas hati kerana tak dilantik itu ini dan sebagainya. Rakyat punya expectation, macam saya katakan, rakyat perlukan seolah macam ada lampu Aladin. Tekan aja jadi. Sekarang ni macam mana nak buat? Dan saya melihat sekarang ni beliau berada di Kedah. Balik besok, mungkin ada meeting dan sebagainya, baru nak mikir, mungkin dari Ahad besok Ahad, mungkin ada pengumuman atau tak ada. Sebab rakyat dah tunggu bagaimana barisan kabinetnya. Rakyat tertunggu-tunggu. Okey, apakah kabinet ini mantap dan benar-benar mau menyantuni masalah 3 perkara itu. Jadi dalam keadaan begini, kalaulah masih belum terbentuk, sebab pembentukan kabinet ini kalau tak boleh buat hari Isnin. Kalau hari Isnin, mungkin hari Selasa baru nak pergi angkat sumpah. Sebab tiap-tiap menteri dia kena pergi angkat sumpah di Istana Negara. Barulah dia boleh pergi balik ke kementerian itu, maka barulah menjalankan dasar apa nak buat. Ini dasar yang dilaksanakan. Macam saya katakan, bahawa kerajaan ini kena ada dasar. Dasar monetarionnya ke, dasar ekonomi, dasar luar. Mesti ada supaya jadi guidance kepada kaki tangan kerajaan. Sekarang ni kaki tangan kerajaan melaksanakan dasar yang terdahulu. Dasar kerajaan dulu, apakah mau diteruskan? Ini bermasalah sebenar-benarnya saja. Kalau kemudian nak tanya jumlahnya berapa orang? Berapa ramai? Sebab saya tengok yang tular dalam media sosial hari ini, lantik menteri dan penyokong PM, AP, Parlimen, PKR lain kali lah. Nak saya saudara Hamzah Hussein, dia kena fikir sebab asat tuanku nakkan semua. Ini pening. Kalau saya orang kata ambil lah you gaji 100,000, minta ampun, saya takkan. Ini cerita pening. Ini kalau bercakap dengan kawan India, ini pening punya kerja. Ini betul-betul serabut punya kerja. Orang ini cakap ini macam, orang ini cakap begini. Orang ini kata begini, orang ini kata begini. 1,001 masalah yang akan dihadapi. Saudara, jangan lupa dalam keadaan sekarang ini, dia terpaksa juga menyediakan juga untuk preparation untuk bajet. Kalau tak lantik Menteri Kewangan sekarang, bajet ini perlu sebab macam mana dasar bajet kita akan datang. Ini juga rakyat tertunggu-tunggu. Bukan senang saudara, betul dia ada kemudahan. Pelantikan menteri, berapa ramai menteri,
takkan dipertikaikan oleh rakyat. Jadi Datuk Seri Najib, Datuk Seri Ahmad Zahid mampu jadi pendorong pada, kalau dia bersikap nak berjumpa. Kalau dia bersikap, tolonglah bantu saya begini. Tuanku Agong, saya rasa pimpinan UMNO akan berlapang dada untuk membantu. Tapi hari ini dah pergi Kedah, sepatutnya malam ni mesyuarat Majlis Tinggi. Memanglah kalangan UMNO merasa bertanggungjawab untuk membantu. Kalaulah Datuk Ismail Sabri fail, ini gambaran parti UMNO gagal dalam mentadbir negara. Cakap sembang aja lebih, dah dapat kuasa, apa pun tak boleh buat. Ini masalah besar ni. Ini akan menyangkut pada parti. Bila kita menghadapi pilihan raya umum, kuyup. Ini keadaan saya. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.